Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 24 Ramadan. Selamat datang ke World #Quran Hour 2024. Satu kebangkitan. Anda bersama saya, hos anda Fakhruzi Kamarudin, menemani anda hari ini insya-Allah tanggal 4 April 2024 bersamaan dengan 24 Ramadan 1445 Hijriah, menyaksikan penganjuran sebuah program interaksi dengan Al-Quran, baca, faham dan amal yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Dan pada tahun ini kami bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur melalui saluran Astro Oasis, dan juga siaran ini akan turut disiarkan oleh 5 stesen TV utama di Malaysia, iaitu TV9, RTM, TV Al-Hijrah, Astro Awani dan Bernama TV secara serentak. Anda juga boleh menonton kami secara dalam talian di Facebook dan YouTube Quran Hour dan Sinar Harian. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, kita amat berbesar hati kerana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sudi berangkat bercemah duli ke majlis World #Quran Hour di Masjid Negara pada hari ini. Semoga dengan keberangkatan tuanku ke majlis World Quran Hour pada hari ini dapat menjadikan lagi majlis kita dan seterusnya memberikan inspirasi kepada patik-patik sekalian untuk kita bersama-sama meninggikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ampun tuanku, beri berbuat ampun, sembah patik mohon diampun. Izinkan patik menerangkan serba sedikit tentang latar belakang, misi, visi dan tujuan pelaksanaan World #Quran Hour yang telah bermula sejak tahun 2016. Tuan-tuan dan puan, World Quran Hour merupakan sebuah program ataupun gerakan membumikan Al-Quran dengan solidariti yang dilaksanakan bermula dari Malaysia ke seluruh dunia dalam usaha melahirkan World of Compassion dalam misi mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah. Buat pengetahuan semua, gerakan #World Quran Hour pada tahun ini telah memasuki tahun yang ke-9 dan seluruh dunia menyambut baik pelaksanaan kempen kita ini. Dan sehingga kini, capaian media sosial #Quran Hour berjaya mencecah sebanyak 6.62 bilion dengan solidariti dari 76 buah negara. Dan untuk pengetahuan kita juga, World #Quran Hour mengajak semua lapisan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, golongan istana maupun rakyat jelata untuk bersama-sama bersatu hati menyatakan solidariti dan fokus interaksi kita dengan ayat suci Al-Quranul Karim selama 1 jam dalam 1 hari. Dan pada tahun ini, tuan-tuan dan puan, surah Al-Jumu'ah iaitu surah hari Jumaat menjadi misi utama dalam membentuk kesatuan dan transformasi sosial yang mensasarkan 3U, iaitu ulama, umara dan juga ummah melalui agenda ummah #Grand Reset. Dan surah Al-Jumu'ah juga membuktikan bahawa Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada satu bangsa Arab yang daripada jahiliah diubah menjadi bangsa yang begitu mulia di atas muka bumi ini. Atas dasar itu, gerakan dan usaha membumikan Al-Quran perlu dilaksanakan dengan giat lagi agar kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kira walaupun di mana anda berada, anda bersama dengan kami, sama ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di universiti atau di mana saja anda berada, jom ambillah kesempatan bersama-sama dengan kami, rebutlah peluang dalam bulan Ramadan di hujung-hujung ini untuk sama-sama kita membacakan Al-Quran dengan seikhlas hati kita. Dan yang paling penting, bersama-sama kami anda boleh kongsikan video-video ataupun gambar anda dengan meletakkan hashtag ataupun tanda pagar World #Quran Hour di deskripsi anda ataupun di story sebagai tanda solidariti kita bersama kami demi memartabatkan Al-Quranul Karim. Tag kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Quran Hour, dan insya-Allah sama-sama kita membumikan Al-Quran hari ini. Jadi ayo bersama kami kita gemakan surah Al-Jumu'ah dan hidupkan Al-Quran dalam diri keluarga dan masyarakat kita dan seluruh organisasi di seluruh dunia. Dan tanpa membuang masa lagi, ayo dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari bersama dalam World #Quran Hour 2024, satu kebangkitan.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fakrul atas pengenalan itu tadi. Kalau maknanya kita tidak tahu, bagaimana kita nak menghayati? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Wasiril Aswad dan izinkan saya memulakan majlis yang cukup mulia pada hari ini, insya-Allah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda, Raja Pemaisuri Agung, Raja Zarif Sofia. Ampun tuanku. Patik mohon ampuni, limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia, tuanku, untuk mengalu-alukan dif-dif kenamaan seterusnya tetamu-tetamu yang turut hadir pada majlis hari ini. Ampun tuanku. Majlis meraihkan kehadiran yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan bersama dengan kita. Seterusnya yang berbahagia Datin Setia Nik Roslini Raja Haji Ismail, isteri yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama dengan kita. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga bersama dengan kita. Yang berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Tuan-tuan yang terutama duta-duta. Yang berhormat Ahli Dewan Rakyat Al-Fadil Tuan Haji Ehsan, Imam Besar Masjid Negara. Yang berbahagia Datuk Husamuddin Haji Yaakob, Pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Seterusnya, barisan pemimpin negara, barisan pengurusan media, dif-dif kehormat, para pentadabur dan qari yang dibawakan khas pada hari ini, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Ampun tuanku. Yayasan Warisan Ummah Ikhlas bersama rakan-rakan strategik dan rakan-rakan sinergi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas kesudian tuanku bercemar duli ke Masjid Negara Kuala Lumpur bagi menyempurnakan World #Kuranawa 2024 yang penuh bersejarah. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat berkumpul bersatu di Masjid Negara untuk menghayati isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, di bulan ini, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia semakin maju dan berkembang. Namun nilai kesatuan kian pudar dan terhakis. Masing-masing ego ingin menegakkan pendapat sendiri tanpa mahu bertoleransi. Inilah yang menyebabkan perpecahan berlaku di sana-sini. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada manusia surah Al-Jum'ah yang bermakna hari Jumaat sebagai hadiah, panduan dan simbol kesatuan. Apabila semua umat Islam berkumpul di masjid setiap hari Jumaat untuk bersatu. Namun persoalannya di sini, walaupun tiap-tiap minggu berkumpul, mengapa hati-hati kita tidak bersatu? Masih tidak, masih belum. InsyaAllah, melalui majlis pada hari ini, kita akan dapat hikmah. Apakah cara untuk mengembalikan roh dan semangat keagungan hari Jumaat yang sebenarnya Allah hadiahkan kepada kita semua pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, ayuh kita sama-sama gemakan surah Al-Jum'ah dalam World #Kuranawa 2024, satu kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Selamat datang ke dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 mengandungi 11 ayat. Nama surah ini dalam bahasa Melayu adalah bermaksud perhimpunan. Kita maklum Jumaat sekali seminggu, kaum lelaki akan berhimpun pada hari Jumaat untuk mendengar khutbah dan menunaikan salat fardu Jumaat. Namun demikian, surah Al-Jumu'ah yang mengandungi 11 ayat akan menceritakan kepada kita ada beberapa perkara lain lagi yang dihimpunkan dalam surah ini. Al-Jumu'ah artinya perhimpunan. Bukan hanya cerita tentang hari Jumaat, tetapi dalam surah ini anda akan mendapati Allah menghimpunkan nama-namanya sebanyak 4 nama: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini 4 nama Allah yang sangat diperlukan oleh kumpulan umara. Kerana Al-Malik dan juga Al-Aziz adalah menceritakan tentang pemerintah dan penguasa. Manakala Al-Quddus dan Al-Hakim adalah simbolik kepada integriti. Dan kita juga akan mendapati surah ini memaparkan himpunan metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengubah manusia daripada seburuk-buruk sikap kepada manusia yang terbaik di atas muka bumi yang menumbangkan Rom dan Parsi. Allah himpun dalam satu ayat rahsia mengubah dan melakukan transformasi kepada umat. Dalam surah ini juga Allah himpunkan perangai Yahudi dalam hanya 3 ayat. Perangai Bani Israel yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran hanya dalam beberapa ayat sahaja. Subhanallah. Jadi ini bukan sebarangan surah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian,
kita akan mendapati surah Al-Jumu'ah ada 3 bahagian. Ada 3 isu besar. Bahagian yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ia menceritakan tentang hati yang terkesan bila membaca kitab Allah. Bahagian yang kedua, daripada ayat 5 hingga ayat yang ke-8, menceritakan tentang sifat hati yang sebaliknya, yang tidak terkesan dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Manakala bahagian yang ketiga, pastinya ayat 9 hingga ayat yang ke-11, apa punca hati manusia tidak terkesan dengan ayat-ayat Allah? Mari saya huraikan. Bahagian yang pertama, menceritakan tentang jihad perjuangan Nabi SAW. Nabi berjuang, yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Nabi berjuang untuk membantu para sahabat agar wahyu ini bila dibaca mereka boleh terkesan dengan ayat-ayat yang dibacakan. 2-3 ayat tetapi menimbulkan kesan. Jadi ini liputan pada ayat ataupun bahagian yang pertama. Dan menariknya bukan hanya pada zaman sahabat sahaja akan terkesan dengan Al-Quran. Bahagian yang pertama membongkarkan tentang akan ada lagi kumpulan umat Muhammad selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam yang akan terkesan dengan Al-Quran. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemudian pada bahagian yang kedua, ada cerita Yahudi bukan? Ada cerita Bani Israel. Mengapa agaknya? Allah menggunakan kisah umat terdahulu yang pernah dikurniakan Rasul. Sebagaimana kita dikurniakan Rasul. Yang pernah dikurniakan kitab Taurat. Sebagaimana kita dikurniakan kitabul Quran. Tetapi membaca kitab berkenaan, langsung tidak ada pemahaman, langsung tidak ada penghayatan. Dan terus menerus hati mengandungi penyakit yang sangat banyak. Maka umat Muhammad jangan jadi seperti Bani Israel bila berinteraksi dengan Al-Quran. Bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, adalah cerita mengenai hiburan dan perniagaan. Gangguan utama seseorang untuk mendalami Al-Quran. Tijarah dan lahwun. Maka Allah menegur peristiwa yang pernah terjadi pada zaman sahabat ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba para sahabat terganggu, distracted dengan kafilah dagang hadir, lalu ramai para sahabat pergi kepada kafilah berkenaan dan meninggalkan Nabi sendirian menyampaikan khutbah. Allah gunakan insiden ini untuk menegur kita umat Islam supaya kita belajar satu perkara. Antara sebab seseorang tidak boleh tadabbur Al-Quran adalah kerana dia lebih sukakan perniagaan, menambah pendapatan dan juga mahukan keseronokan dan hiburan. Semoga tuan-tuan bersedia dengan halaman 553 dan 554 kerana kita akan sajikan kepada anda insya-Allah ya bacaan ayat-ayat suci surah Al-Jumu'ah dan juga tadabburnya. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما
ما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ampun Tuanku, di dalam surah Al-Jumu'ah yang dibacakan sebentar tadi, Allah mengingatkan kepada kita pada bulan Ramadan ini betapa segala apa yang ada di langit, di bumi, segala apa yang ada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih adalah sebagai satu cara untuk kita membina kesatuan. Tasbih perlu menjadi asas untuk kita terus bersatu dalam negara ini untuk membina kekuatan. Tasbih pernah dipersoalkan oleh para malaikat ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam, mencipta Nabi Adam pada surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat bertanya, apakah engkau, wahai Tuhan, akan menjadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Rupanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, penciptaan Nabi Adam dan kita semua ini pernah dipersoalkan oleh malaikat bahawa potensi bagi setiap individu adalah melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Dan puncak kepada solusi itu adalah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekalkan peringatan demi peringatan para sahabat 1400 tahun yang lepas ketika mereka sudah pun berada di Madinah. Mereka sudah ada kuasa. Mereka itu sudah menjadi orang agama yang dirujuk. Mereka menjadi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja menguruskan sebuah negara bernama Madinah. Dan turun surah ini mengingatkan bahawa kalau katakan kamu tidak mahu bertasbih, meletakkan Allah yang maha sempurna, mengikut peraturan Allah yang maha sempurna ini, sebenarnya langit dan bumi, matahari dan awan dan angin ini, semuanya sudah mengikut peraturan daripada Allah, bertasbih kepada Allah dalam bahasa mereka, dan tidak diperlukan kamu jika kamu tidak mahu bertasbih sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang ternama dalam sesebuah negara. Ini memberi satu tazkirah kepada para sahabat, sekaligus tazkirah kepada kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian. Allah sayang kepada kita untuk negara ini terus mara dan ke hadapan maju. Kesatuan perlu berteraskan kepada ketauhidan, tasbih kepada Allah pada setiap masa. Dan bagaimanakah proses untuk kita ini terus bertasbih pada setiap masa, mengikut peraturan yang ada? Ayat yang kedua daripada surah Al-Jumu'ah itu memberikan solusi kepada kita. Apakah peranan kita bersama untuk terus tilawah ayat-ayat Allah, terus menampakkan kebesaran Allah ketika kita membaca setiap ayat yang kita tatap pada hari ini. Kita membaca ayat Al-Quran ini menjadi tazkiyah, pembersihan kepada hati seorang pemimpin. Pemimpin dalam sebuah organisasi negeri dan negara dan dunia, kepada orang-orang agama, menjadi sebagai satu tazkiyah bahawa kita ini tidaklah suci mana, tetapi kita perlu merujuk nak mendekatkan diri kepada yang maha suci Al-Quddus, mengingatkan pada pegawai-pegawai Aziz bahawa ada Al-Aziz yang maha berkuasa, yang menyebabkan saya tidak akan menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada saya ketika saya bertugas, kerana saya tahu bahawa kalau saya menyalahgunakan kuasa, terlibat dengan rasuah, Al-Aziz boleh mengazab saya pada bila-bila masa, dan kita tidak mahu negara dan dunia ini diazab oleh Tuhan yang memberi peluang untuk kita menatap ayat-ayat Allah, bersihkan jiwa dan terus belajar Alkitab wal Hikmah. Ada Alkitab peraturan, ada hikmah menjadi sumber nilai. Kita ada peraturan dalam negara, dalam masa yang sama kita ini juga ada nilai menghormati kepada sesama sendiri. Kita ada peraturan
tetapi kita bukanlah amat garang. Kita ada nilai menghormati, ada orang yang tertentu tidak faham tentang sesuatu dan kita teruskan mengurus negeri negara ini dengan penuh hikmah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sekitar 1400 tahun yang lepas. 23 tahun Nabi melakukan tilawah, tazkiyah dan juga ta'limul kitab wal hikmah. Bagi kita semua pada hari ini, kita perlu melakukan perkara ini, tilawah, tazkiyah dan juga ta'limul kitab wal hikmah, agar terlepas daripada pelbagai perkara jahiliyah, daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu bagi sebuah negara, seperti mana diajarkan kembali kepada para sahabat. Dan insya-Allah kita membaca pada bahagian yang kedua, pada ayat yang ke-5 hingga ke-8 sebentar nanti, kita akan melihat bagaimana Allah membawakan kita flashback sejarah. Jangan mengulang sejarah. Bani Israel bergaduh di antara pemimpin, di antara orang agama, di antara pegawai-pegawai yang bertugas, dan umat saling bertelagah. Rupanya bila mereka diberikan satu amanah kepimpinan, contoh kepada dunia, mereka gagal, maka Allah tukarkan dengan umat yang harapnya kitalah umat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Yahudi Bani Israel yang pernah muncul sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita. Mengapakah kisah Bani Israel ini dipaparkan dari ayat 5 hingga ayat 8? Allah Maha Bijaksana menegur kaum muslimin. Antara cara Allah Ta'ala menegur adalah secara tidak langsung.
Allah memaparkan peristiwa yang pernah terjadi kepada umat-umat terdahulu apabila mereka membaca Taurat. Mereka tidak memberikan komitmen kepada mengamalkan ajaran Taurat berkenaan. Mereka hanya sekadar membaca, mereka hanya sekadar memahami, namun mereka tidak ada komitmen untuk mengamalkan ajaran yang terdapat di dalam kitab suci berkenaan. Sebab itu pada ayat yang kelima, Allah memperumpamakan mereka ini seperti himar yang tidak tahu nilai apa yang ada di belakangnya. Banyak kitab-kitab tetapi tiada sebarang penghargaan kepada isi kandungan berkenaan. Kemudian kita akan mendapati pada ayat-ayat seterusnya Allah bongkarkan 3 punca mengapa Bani Israel tidak boleh beri komitmen pada mengamalkan apa yang telah disebut dalam kitab suci mereka. Yang pertama sekali, ghurur. G-H-U-R-U-R, ghurur. Artinya terdaya dengan amalan yang telah banyak kita lakukan. Kita terpedaya dengan status kita sebagai keturunan Nabi-Nabi. Bani Israel merasakan mereka ini sudah cukup mulia di sisi manusia kerana keturunan mereka adalah para rasul dan para nabi. Jadi tak payah bimbang, tak payah takut. Kita semua akan masuk ke syurga kerana ini bangsa kita. Mereka menyatakan mereka adalah wali-wali Allah. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Jadi kita tidak boleh ada sikap begini. Jangan rasa kita akan masuk ke syurga hanya dengan amalan yang banyak telah kita lakukan. Kita kena rasa risau yang kita belum lagi ada banyak amalan telah kita lakukan. Walau Ramadan sudah sampai ke penghujung. Kemudian kedua, antara punca yang menyebabkan Bani Israel Yahudi tidak boleh berikan komitmen mengamalkan apa yang disuruh dalam kitab suci mereka adalah kerana ulama-ulama mereka mahukan populariti. Mereka sanggup mengubah ayat-ayat Allah supaya dengan perubahan berkenaan, dengan pindaan berkenaan, para agamawan ini akan memperoleh crowd yang besar, pengikut yang besar, followers yang besar apabila agamawan Yahudi ini menukar yang halal menjadi haram, menukar yang haram menjadi halal. Jenayah yang mereka lakukan adalah bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat aydihim. Jenayah yang mereka buat adalah jenayah mengubah ayat-ayat Allah. Perkara yang hawa nafsu suka, mereka cari justifikasi agama. Mereka tampal dalil agama untuk menyebabkan semua orang tak rasa bersalah bila melakukan perkara yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran asal kitab Taurat. Ini yang kedua, iaitulah populariti, mahukan populariti. Dan yang ketiga adalah takut mati. Kita akan mendapati Bani Israel banyak tempat di dalam Al-Quran bila Nabi suruh berjihad, mereka tidak mahu. Mereka tidak sanggup kerana mereka sangat takutkan mati dan mereka adalah bangsa yang kalaulah boleh hidup 1000 tahun, mereka nak hidup 1000 tahun. Inilah juga bangsa pengganas di bumi Palestin pada waktu ini. Jadi tuan-puan sekalian, hadapi kumpulan ini, kita kena bersiap sedia untuk tidak ada 3 penyakit ini. GPT, urur, populariti dan juga takut mati. Barakallahu fikum. Ayat 9-11 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-9 daripada surah Al-Jumu'ah mengingatkan kepada kita bagaimana Allah menyeru kepada semua di kalangan kita dengan gelaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ia mengingatkan kepada kita apa jua tahap iman kita pada hari ini, pada bila-bila kita membaca surah Al-Jumu'ah ini, Allah memanggil kita dengan gelaran yang amat mulia. Sehingga kan ia menjadi satu panduan kepada pemimpin, kepada orang-orang yang membawa kepada agama, kepada ummah ini. Panggillah dengan gelaran yang mulia, yang baik kepada sesama kita. Walaupun mungkin ada di kalangan orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang yang kita tidak suka, yang mungkin menyakitkan hati kita. Tetapi betapa ramainya pada zaman Nabi SAW berada di Madinah itu, mereka berdaftar sebagai orang yang beragama Islam, selain daripada yang bukan beragama Islam, yang menyakiti, yang terus tidak memberi hak yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah tetap memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ayat yang ke-9 ini seruan bagaimanakah untuk kita kembali membina kesatuan dan agar masyarakat yang pernah bergaduh di Madinah, Aus dan Khazraj, di antara orang-orang pelbagai agama yang ada di Madinah itu bergaduh dan bersengketa. Ketika mereka bersengketa tersebut, Allah menyatakan, "Idza nudiya lis-salah," kepada para sahabat, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Apakah signifikan daripada solat Jumaat ini? Kerana solat Jumaat ini adalah satu perkumpulan, conference ataupun satu pembelajaran terbesar di peringkat satu dunia. Tidak ada conference yang terbesar, ada sesi secara selari yang sebanyak solat Jumaat tersebut. Proses pendidikan berlaku untuk terus mengingatkan diri pemimpin agama dan umat untuk meletakkan Allah sebagai yang maha sempurna. Kadang-kadang kita sibuk ya pada setiap hari, tetapi paling kurang pada solat Jumaat itu kita diseru untuk mengingat kepada Allah. Itu sahaja untuk mengembalikan kepada diri yang sentiasa bertasbih, yang sentiasa sedar saya ini berkuasa tetapi ada Allah Al-Malik. Saya ini cuba mengajak orang kepada menyucikan jiwa, tetapi kadang-kadang orang popularkan saya sedar bahawa saya ini adalah penceramah, ustaz yang ada Al-Aziz ataupun Al-Qudus di atas sana. Saya sedar saya ini bertugas dan saya perlu sedar saya ini ada Al-Aziz yang perlu saya ingat dan saya jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Dan di akhir ayat yang ke-11 itu Allah mengingatkan pada para sahabat, jangan tinggalkan Nabi berkhutbah seorang diri kerana ada dagangan kafilah yang membawakan tawaran-tawaran istimewa.
Jangan tinggalkan Nabi berjuang seorang sahaja. Kita sama tuan-tuan akan berjuang bersama Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Tetapi perjuangan tilawah, tazkiyah dan juga ta'limul kitab kita laksanakan, yang harapnya itu menjadikan kita terus bersatu dan terus menjadikan sosial masyarakat kita terus melaksanakan kebaikan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fazrul. Bila kita dah dengar pengertiannya, kita dah baca sama-sama alunan Al-Qurannya, boleh rasa tak dia punya ketenangan tu, rasa sejuk, rasa lain macam je. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan ada satu lagi segmen pesan ulama. Seterusnya kita akan buat konklusi secara penuh sebelum kita akan sama-sama berikrar secara bersama. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Sahibus Samahah Datuk Zamri bin Hashim Timbalan Mufti Negeri Perak untuk segmen pesan ulama. Seterusnya akan diakhiri dengan resolusi dan kesimpulan oleh Ustaz Fazrul Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampun tuanku, mohon limpah perkenan tuanku untuk Patik berikan sedikit pesanan kepada diri Patik dan sekalian yang hadir, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat sudah dibaca, diartikan dan ditadabur. Tinggal lagi kita ingin merumuskan pesanan-pesanan untuk diri kita sama-sama. Perkataan grand reset, setting semula umat ini, bila disebut grand, dia adalah merupakan satu bentuk skala yang besar. Bukan umat Islam di Malaysia tapi seluruh dunia. Sangat signifikan kerana hari ini, tarikh ini, sudah 100 tahun 32 hari kita sudah kehilangan khilafah Uthmaniyah, yang semenjak itu umat Islam dihinjak-hinjak di seluruh dunia, dan kemuncaknya adalah dihadirkan di hadapan mata kita sendiri umat Islam di Gaza mati kebuluran, yang terungkap oleh seorang ulama Mauritania, Dr. Muhammad Al-Hasan Dodo. Beliau mengatakan kullu damin turaqu fi Gazzah ala riqab hukamil muslimina wa ummatihi. Sesungguhnya setiap tetes darah yang tumpah di bumi Gaza diletakkan tanggungannya di atas tengkuk-tengkuk pemimpin umat Islam dan umat Islam itu sendiri. Hadirin mukminin sekalian, umat perlu untuk dibina semula. Tahun ini adalah tahun yang ke-100 kita jatuh. Titik yang paling lemah kesatuan umat Islam. Perlu untuk transformasi secara besar-besaran dalam skala yang lebih besar. Siapa yang nak memulakan, tuan-tuan? Izinkan saya dalam waktu yang singkat ini gunakan formula seperti mana yang disebut oleh Urustia 3U. Mohon izin saya tambah 1M. U yang pertama adalah ulama. Tahniah dan syabas kepada para ulama seluruh dunia kerana tidak jemu, jerih payah mengumbarkan masa dan tenaga membimbing umat Islam ini. Namun stamina kita tidak cukup kuat. 100 tahun kita sudah jatuh. Ini memerlukan kepada hajat umat yang lebih besar kepada ulama melipat gandakan usaha. Tuan-tuan boleh bayangkan Mi'awiyah seterusnya, 100 tahun seterusnya, jika umat tidak bimbing untuk bangkit semula, apa yang akan jadi pada Mi'awiyah Taliyah 100 tahun yang akan datang. Oleh itu, para ulama kena menggandakan usaha. Yang kedua, tinggalkan soal remeh-temeh yang akan merosakkan keharmonian hidup beragama di kalangan masyarakat. Di hadapan kita ada agenda yang sangat besar untuk membangunkan peradaban yang baru,
bermula pada hari ini, para ulama, mari kita bercakap mengenai elemen-elemen strategik bagaimana boleh semula membangunkan umat atau dipanggil sebagai Paksi Kuasa Nasional, PKN. Paksi Kuasa Nasional merujuk kepada gagasan besar untuk membangunkan semula umat, ekonomi, pendidikan, alam sekitar, budaya, media dan seterusnya. Kerana kita sangat sibuk berbahas perkara-perkara remeh, umat Islam berselerak sedangkan di hadapan kita ada agenda yang besar. Itu adalah U pertama. U yang kedua adalah umara. Saya menyuruh kepada semua umara. Sesungguhnya wewenang besar telah diberikan oleh Islam kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terungkap dalam kalam Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Inna Allah yaz'u bil sultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah telah memberikan wewenang kepada tuan-tuan untuk menghentikan sesuatu yang tidak mampu dihentikan oleh Al-Quran. Contoh, ayat 11 surah Jumu'ah. Bagaimana dua halangan besar yang berlaku yang menyebabkan umat hilang fokus untuk bersatu pada hari Jumaat. Pertama, hiburan. Yang kedua, ekonomi. Kalau dua-dua perkara ini tidak dihalakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat sentiasa menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah, oleh umara. Ulama sentiasa menegur terhadap apa-apa yang tidak selari dengan syarak. Tetapi sekiranya umara tidak menggunakan wewenang, kuasa untuk menghentikan maksiat, umat akan bersukaria lebih jauh daripada garisan yang sebenar. Ini adalah pesanan daripada Al-Quran sendiri dan dirumuskan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Yang ketiga, umat. Marilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menjadi individu yang sama-sama menggerakkan, bermula daripada gelombang kecil sehingga kita mewujudkan satu arus deras yang akan memusnahkan segala unsur-unsur yang akan merosakkan perpaduan umat Islam, yang akan merosakkan usaha mendaulatkan ataupun membina peradaban Islam yang baru. Bersedialah menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, membentuk satu peradaban yang baru, membentuk satu order baru Islam 2121 insya-Allah 100 tahun yang akan datang. Siapa yang tertinggal dia amat rugi, hadirin mukminin sekalian. Mohon satu lagi. 3U dan 1M. M ini di mana? Tuan-tuan lihat ayat 11 surah Jumu'ah. Tarakuka qa'ima. Bagaimana Nabi SAW ditinggalkan bersendirian, berkhutbah sedangkan yang lain menumpukan perhatian kepada rombongan dagangan dan sebagainya. Khutbah ketika zaman Nabi SAW adalah media yang penting ketika itu. Diterjemahkan media ketika itu pada khutbah. Hari ini, jambatan penghubung antara umara, ulama dan juga ummah adalah media. Maka media merupakan satu medium yang sangat penting untuk menggerakkan umat yang jiwanya sentiasa hidup. Janganlah media bersikap kanannya benih, kirinya bersifat racun, yang menyebabkan umat sendiri merasa keliru. Di manakah hala tuju umat hendak dibawa? Dan satu yang lagi yang terakhir adalah daripada ayat 11 surah Jumu'ah juga mengenai khutbah. Saya menyeru kepada seluruh penyedia-penyedia khutbah seluruh Malaysia ini, sediakan khutbah yang menghidupkan hati, menghidupkan semangat jihad, menghidupkan persefahaman, bukan setakat khutbah yang lebih kepada seperti taklimat sahaja. Inilah di antara perkara yang barangkali sebagai pesanan kepada diri saya, kepada umara, kepada ulama, kepada umat, dan mohon izin saya tambah lagi kepada media. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Ampun tuanku, Patik memohon untuk berkongsi 3 resolusi bagi program World Quran Hour pada tahun ini.
Resolusi sebagai satu kesimpulan daripada surah Al-Jumu'ah yang kita baca sebentar tadi. Yang pertama, sama-sama kita menyeru kepada seluruh umat untuk menghadiri solat Jumaat, mendengar khutbah yang dibacakan dan paling kurang minimum 52 ayat baru dikuasai oleh setiap pemimpin-pemimpin keluarga, pemimpin-pemimpin masyarakat, agar tilawah, tazkiyah dan juga ta'limul kitab wal hikmah yang dibuat, yang dilaksanakan Nabi suatu masa dahulu menjadi sumber untuk menyatukan dan membuat perubahan pada sosial ini. Yang kedua, kita sentiasa bersatu sesama Muslim kerana kita tahu kita tidak sempurna dan ia antara tugas penting bagi individu-individu, orang-orang yang terlibat dalam membawa mesej agama agar terus menyatukan. Apa sahaja kekeliruan masyarakat umat ini perlu dijelaskan, jangan dilaga-lagakan kerana kita tidak mahu mengulang kisah ustaz-ustaz Bani Israel. Mereka menyembunyikan sebahagian daripada ayat dan mereka memenangkan satu pihak sehinggakan umat Bani Israel itu terkontang-kanting dan mereka itu berpusing 40 tahun sebelum pergi ke Palestin untuk bertemu dengan kemenangan pada zaman Yusha bin Nun. Dan yang ketiga, bagi para pemimpin, terus meledakkan ekonomi bagi negara, mencari fadal yang disampaikan pada surah Al-Jumu'ah dengan asas mengingat kepada Allah. Jika tidak mengingat kepada Allah, tidak mengikut peraturan daripada Allah, ekonomi bagi negara ini akan makin kecundang dan kita perlu sebagai umat bersatu untuk bersama dengan umara pemimpin, bersama dengan ulama, orang-orang yang membawa nilai agama dalam hidup kita agar terus kita bertemu wallahu khairur raziqin sehingga Allah memberi rezeki yang baik di sini sehingga dapat rezeki apabila sampai di akhirat sana. Ampun tuanku. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pesan daripada ulama yang begitu bersemangat untuk kita sama-sama ingati dan juga resolusi yang telah pun diberikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama tadi dah membacakan, kita sama-sama dah mendapatkan makna dan hari ini kita sama-sama akan mula berikrar agar apa yang kita dapat pada hari ini insya-Allah akan kita gunakan dan akan berterusan dari hari ke hari insya-Allah. Ampun tuanku. Patik mohon perkenan tuanku untuk memulakan sesi melafazkan bait-bait ikrar #Quran Hour yang akan diketuai oleh saudara Mungkis Muhammad Subki. Ampun tuanku. Diminta semua untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon diingatkan semula bahawa yang ikrar kita akan letakkan tangan kanan kita yang berada di dada di kiri. InsyaAllah saya akan memimpin laungan ikrar ini. Jadi saya mohon pada para hadirin untuk ikut laungan saya dan kita berikrar dengan penuh semangat. Up. Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kami berikrar. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam membina world of compassion, dunia berbudi dan penyayang, berdasarkan prinsip berikut. Pertama, Al-Quran dan surah Al-Jumu'ah sebagai panduan
membina kesatuan ummah dan transformasi sosial. Yang kedua, Sultan sebagai payung kedaulat agama dan negara. Yang ketiga, ulama dan umara bergandeng bahu memimpin perubahan masyarakat agar berlaku ummah #Grand Reset secara total. Yang keempat, melaksanakan 4 proses riset dalam surah Al-Jumu'ah yaitu tilawah, tazkiyah, ta'lim al-kitab dan al-hikmah pada setiap hari Jumaat. Yang kelima, 1 jam pada hari Jumaat menjadi momentum penting untuk riset diri, akal dan hati. Kami ulama, umara dan ummah committed untuk membina kesatuan ummah dan transformasi sosial. Bagi meraih al-fadlu yaitu kurniaan Allah dan bertemu Allah sebagai misi serta visi tertinggi. Allahu Akbar. Terima kasih pada para hadirin dimohon untuk duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kita ucapkan atas kata-kata ikrar yang cukup bersemangat itu tadi. Secara tidaknya adalah untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan untuk menutup majlis pada hari ini, kita akan akhiri dengan bacaan doa yang akan diketuai oleh Imam Besar Masjid Negara sendiri, iaitu Tuan Haji Ehsan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسول الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم يا ذا الفضل والجود والكرم يا الله ya Tuhan kami dengan penuh tadarru' menadah tangan menzahirkan kesyukuran kami di atas limpahan kurnia dan rahmat-Mu. Maka dengannya dapatlah kami berkumpul di Majlis Ilmu Wal Quran Awal 2024 untuk kami membaca, memahami dan tadabbur akan isi kitab-Mu ya Allah. Dengan taufik dan hidayah berterusan dari-Mu jua, dapatlah kami menyusun atur halaqah ini untuk takarrub kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya syahida kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini sebagai landasan memartabatkan Al-Quran, menjalinkan kerjasama memajukan syiar Islam, merapatkan persaudaraan, membudayakan keilmuan, memperkukuhkan hubungan yang terjalin melalui Islam dan Al-Quran. Walau apa yang ada di bumi dibelanjakan, tiada siapa yang mampu umat ini disatu padukan. Akan tetapi kekuasaan-Mu mengatasi segala kekuasaan. Itulah kebesaran-Mu Tuhan dan keagungan kitab-Mu Al-Quran ya akramal akramin. Allahumma
Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Kami memohon kepadamu agar dikurniakan kesihatan berpanjangan kepada ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung, Raja Zaris Sofia. Begitu juga kami mohon ihsan darimu agar kami dikurniakan nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai sepanjang zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa itu tadi mendapat perkenan Allah Subhanahu wa taala, kerana hari ini tuan-tuan dan puan-puan, di hari 10 Ramadan terakhir, kita semua memilih untuk berada di sini untuk please Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, segala yang baik insya-Allah kita bawa dan kita amalkan setiap hari. Dan dalam pada itu saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada VVIP kita yang tadi kita tidak sebut. Saya bersama Datuk Prof Madya, Dr. Lokman bin Haji Abdullah juga bersama dengan kita sebenarnya. Dan semestinya di hadapan kita Datuk Seri Ayub Khan, Timbalan Ketua Polis Negara pun berada sama kita, dan saya pasti anda pun sama-sama mengetahui. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ampun dan maaf dari kami terus menjadikan surah Al-Jumu'ah sebagai panduan membina kesatuan dan transformasi sosial sehingga ummah grand reset menjadi nyata. Dengan itu saya akan kembalikan kepada sahabat saya Ustaz Fakhrul Razi dan juga ingin mengucapkan daripada sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Syekh Wastiril Aswad, Masya Allah, tabarakallah. Dan Alhamdulillah kita dah pun sampai di penghujung rancangan World Quran Hour 2024. Dan di kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menganjurkan World #Quran Hour 2024. Dan terutamanya kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan juga penganjur bersama Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan juga tidak lupakan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai penaung kepada Majlis Al-Quran yang penuh gilang gemilang pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Astro Oasis sebagai penyiar rasmi World #Quran Hour dan juga rakan-rakan media yang hadir iaitu TV Al Hijrah, TV 9, RTM Bernama TV, Media Prima Sinar Harian dan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang turut bersama menyiarkan rancangan pada hari ini. Tidak kita lupakan juga rakan-rakan senaja utama terdiri daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Majlis Perwakilan Mahasiswa USIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Islamic Tourism Center, Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia, Akademi Sinergi Ikhlas, Denai Hati Rumah Ngaji serta semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tetap teguh bersama-sama dalam martabatkan Al-Quran sepanjang tahun ini. Dan Alhamdulillah kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Teruskan memartabatkan Al-Quran dalam diri dan keluarga serta masyarakat kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.